Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar semua? Salam ceria. Salam pagi Sabtu. Di Mekah sekarang di pagi lah. Di Malaysia dah tengah hari. Hari ini saya bersyukur kepada Allah SWT. Allah panjangkan usia kita, panjangkan umur kita, peluang untuk menghirup udaranya. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Semoga apa yang kita lakukan sepanjang hari ini dikira sebagai ibadah. Mudah-mudahan kita semua selamat di dunia, lebih-lebih lagi selamat di akhirat kelak. Saudari penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita sentuh lagi bab ibadah, kerana kita datang ke dunia ini sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, menjadi hamba-hambaku. Jadi seperti yang kita sebut sebelum ini, ibadah tu ada yang khusus, ada yang umum. Ibadah-ibadah yang khusus itulah seluruh rukun-rukun Islam yang disebutkan. Ibadah umum ni ibadah yang daripada perkara-perkara yang dikatakan harus dalam Islam, dan jika menempuh syarat-syarat tertentu maka dijadikan ibadah, dia dikira sebagai ibadah. Ataupun perkara-perkara yang bentuk fardu kifayah, ia dikira ibadah yang umum yang perlu kita fahami. Tuan-tuan dan perempuan yang kasihan, untuk perkara-perkara harus ni kita tahu ikut asal hukumnya harus dalam bahasa Malaysia lah. Indonesia harus tu jadi wajib lah kan. Kita harus melakukan ini. Tu kat Indonesia tu wajib belum. Tapi harus dalam perbahasan yang kita bahas hari ini ialah perkara-perkara yang dibuat oleh mukallaf, oleh orang-orang yang dah menerima ataupun dah dipertanggungjawabkan beramal dengan amal ataupun arahan-arahan syarak, perintah-perintah syarak. Jadi orang mukallaf ni dia wajib melaksanakan hukum hakam Allah yang kita sebutkan wajib, sunat, haram, makruh, harus tu kan. Jadi kita dah sebutkan sebelum ni. Hari ni kita nak ceritakan bagaimana hukum yang harus, yang dikatakan dibuat tak berpahala, tak diberi pahala, ditinggalkan tidak berdosa, kedudukannya tepuk dada, tanya selera, nak buat sila, nak tinggal pun tak apa. Jadi tapi kalau tempoh lima syarat dikira sebagai ibadah. Yang itu yang kita nak buat, kerana kita nak jadi hamba Allah. Jadi kita punya ibadah yang khusus sikit je kan. Sembahyang berapa minit dia, berapa jam satu hari. Puasa begitu juga di bulan Ramadan yang wajib dan sebagainya, sikit sangat. Sedangkan kita datang ke dunia ni untuk menjadi hamba Allah. Jadi kita kena jadikan seluruh amal ibadah kita, seluruh kehidupan kita sebagai ibadah. Jadi kerana kita berjanji dalam sembahyang kita, di dalam doa iftitah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Kita berikrar menjadikan sembahyang kita, seluruh amal ibadah kita, seluruh perbuatan kita, semuanya hatta hidup dan mati kita ni kerana Allah, untuk Allah. Jadi kita kena pastikanlah perkara-perkara yang harus sekalipun untuk kita jadikan ibadah supaya tak terlepas. Jadi macam mana? Kita ceritakan sedikit pagi ini atau hari ini, iaitu perkara yang harus dibanyak. Makan, minum, berjalan, tidur, berbual, baring, kita melancong ke, kita bekerja secara umumnya lah, berniaga dan sebagainya. Semua itu adalah asal hukumnya harus. Asal hukumnya harus. Dibuat tak ada beri pahala, ditinggalkan tak berdosa, kedudukannya tepuk dada, tanya selera, nak buat sila, nak tinggal pun tak apa. Tapi kalau tempuh 5 syarat maka dikira sebagai ibadah. Apa 5 syarat tu? Mari kita terangkan. 5 syarat tu, yang pertama, niat kena betul. Ingat niat kena betul. Kedua, pelaksanaannya kena betul. Pelaksanaannya kena betul. Ketiga, perkara yang dibuat tu sah dalam Islam. Perkara yang buat tu sah dalam Islam, tak ada larangan. Keempat, natijahnya kena betul.
Keempat, natijahnya. Kelima, tidak meninggalkan perkara yang asas. Yang kelima, tidak meninggalkan perkara yang asas. Niat kena betul, pelaksanaan kena betul, perkara yang dibuat itu sah dalam Islam. Natijahnya kena betul, tidak meninggalkan perkara yang asas. Okey, kita bahas satu-satu. Niat kena betul. Jadi nak buat satu perkara tu, niat kena betul. Rasulullah sebut dalam hadis, innamal a'malu binniyat. Innama ni dalam bahasa Arab dipanggil adatul hasrin. Adatul hasrin ni mana? Luar dari itu tak termasuk dalam yang kita bincangkan. Jadi kalau tak ada niat, tak dikira sebagai ibadah. Tak ada niat, tak dikira sebagai ibadah. Innamal a'malu binniyat. Tak ada niat, tak dikira sebagai amal di sisi Tuhan. Kena niat, mesti niat. Itu penting tu. Jadi yang pertama, niat. Niat macam mana? Niat tu kena betul. Niat, contoh, ambil contoh satu perkara yang harus, berniaga, katakan niaga. Niaga ni harus, asal hukum dia. Niat kena betul. Kita niat apa berniaga? Kita berniaga niat untuk ikut perintah Allah. Allah suruh sediakan sebuah kedai untuk berkhidmat kepada manusia, untuk berkhidmat kepada umat Islam. Jadi kita buat tu kerana perintah Allah. Allah suruh kita membela nasib umat Islam. Allah suruh sediakan kedai orang Islam. Jadi niat kerana Allah dah betul lah tu. Antara niat lain yang betul apa? Niat untuk menjara keluarga. Dengan pekerjaan yang halal ni, aku nak sara keluarga aku. Banyak lagi niat-niat yang betul kita buat untuk berniaga ni. Kita niat kerana Allah, nak ikut sunnah Rasulullah, berniaga sunnah Rasulullah. Orang berniaga ni lebih utama dari kerja makan gaji. Orang berniaga ni banyak kuat tawakalnya. Dia tak tahulah rezeki dia dapat hari tu macam mana kan. Makan gaji hujung bulan, dia cocok je dekat ATM tu, dia dapatlah rezeki dia. Dia buat kerja tak betul ke betul, itu satu bab lah. Tapi dia cocok tu, insya-Allah dapat gaji. Berniaga tak tentu lagi kan. Jadi niat tu kena betulkan kerana Allah, nak bekalkan makanan-makanan untuk umat Islam. Kalau dia buka kedai runcit, katakan nak bekalkan apa, nak bekalkan perkhidmatan dan sebagainya, niat kerana Allah. Tapi kena faham juga, supaya kita dapat bezakan, adalah niat yang tak betul juga. Antara niat tak betul, nak berniaga ni kerana nak nanti kalau dapat duit banyak, nak beli iPhone 13 nak enjoy, nak naik kereta, nak motor besar, kereta besar, nak berangga dengan orang. Belum niaga lagi dah niat nak berangga dah. Itu niat tak betul tu. Niat niaga ni kerana nak lawan perniagaan sebelah, nak jahanamkan perniagaan orang tu. Pelagak sangat. Kita niat berniaga, niat nak gaduh dengan orang, nak bersaing dengan orang, itu tak betul tu kan. Kecuali lah kita nak bersaing dengan bukan Islam, untuk kita menampakkan kebesaran Islam tu lain. Niat kena jaga awal-awal lagi. Niaga, niat betul pun tak cukup. Jadi yang pertama, niat kena betul. Yang kedua, pelaksanaan kena betul. Pelaksanaan dalam niaga tu kena ikut cara-cara Islam. Kena jaga syaraknya. Kena tak boleh pergaulan bebas kat situ. Tak boleh kita dalam niaga tu kita pelaksanaan ni kita jual, katakan barang-barang yang tak dibenarkan oleh syarak. Pelaksanaan kena betul. Tepat janji dengan supplier macam mana, janji dengan pelanggan macam mana, semuanya kena tepat. Kalau dalam pelaksanaan berniaga tu tak betul kan, kita tak jaga hukum hakam syarak dalam berniaga, timbangan-timbangan dia tak betul, kita menipu sana menipu sini dalam berniaga, jadi itu tak jadi ibadah. Kenapa? Pelaksanaan yang tak betul. Jadi dalam berniaga kena tutup aurat. Dalam berniaga jangan terlibat benda-benda yang lain. Berniaga senjata api ke, menyanda dadah ke kan, tu pelaksanaan tak betul semua tu. Jadi pelaksanaan kena betul, kena tepat ikut syarak yang dibenarkan oleh syarak je. Benda yang tak dibenarkan oleh syarak tak boleh dalam perniagaan tu. Tak boleh terlibat dalam menipu, tak boleh terlibat dalam rasuah, tak boleh terlibat dalam apa ketika nak melaksanakan perniagaan. Kita dah faham tu. Jadi pelaksanaan kena betul. Kalau niat saja betul, pelaksanaan tak betul, tak jadi ibadah. Tak cukup syarat. Syarat kedua tak ada. Yang ketiga, perkara yang dibuat tu sah dalam Islam. Dalam Islam, niaga memang dibenarkan. Sah lah. Islam berniaga ni bukan kita berperang, bukan kita nak membunuh orang, kita nak mengumpat dan siapa. Tak, berniaga lah. Berniaga ikut hukum asal dia, sah dalam Islam, dibenarkan oleh syarak. Yang keempat, yang seterusnya, tidak meninggalkan perkara asas. Niaga ni perkara yang dipanggil asalnya hukumnya harus kan, ataupun mungkin fardu kifayah. Dalam kita berniaga, jangan sampai tinggal sembahyang. Dalam berniaga, jangan sampai tak belajar fardu ain. Itu lebih asas.
Jangan berniaga-berniaga, jangan sampai tinggal puasa Ramadan. Dalam kita berniaga, kalau kita cukup kewangan kita, janganlah tak nak pergi haji pula, sibuk berniaga je. Jadi benda berrukun Islam, rukun Islam dan rukun iman tu semua yang asas. Dalam berniaga, sibuk kita berniaga, nak bangunkan fardu kifayah, nak bangunkan hukum harus jadikan ibadah ni, janganlah tinggal yang asas. Yang asas tu lebih utama lagi kena selesaikan. Kalau tinggal yang asas, walaupun kita buat berniaga, maka dikira perniagaan tu tak dapat pahala, tak dikira ibadah, kerana kita meninggalkan perkara yang asas. Okey. Yang kelima, yang akhir, natijahnya kena betul. Setelah kita berniaga, katakan dapat keuntungan. Untung tu kita guna untuk apa? Untuk menyara keluarga, kira ibadah lah tu. Untung tu kita gunakan untuk infak, untuk sedekah, untuk derma, itu dapat. Tunaikan zakat dan sebagainya, itu dikira natijahnya betul. Tapi nak kena faham juga natijahnya tak betul. Natijah tak betul, dapat untung, joli. Kerana joli sini, buat benda haram, kan, berbangga-bangga, beli kenderaan canggih mewah, kereta ke rumah yang besar sama, kereta berbangga-bangga. Itu natijahnya dah tak betul. Dah dapat semua okey, nak jadi ibadah dah tu, tiba-tiba kat situ tak betul, maka tak jadi ibadah. Jadi 5 syarat ni kena selesai untuk jadikan ibadah. Kalau sesiapa berniaga lengkap 5 syarat ni, dia sebenarnya buat satu pekerjaan yang sangat besar, kerana dia memberi perkhidmatan kepada ramai orang. Orang kalau beribadah iktikaf dekat masjid atau baca Quran dekat masjid, itu pahala untuk diri dia saja. Maka memang dah dapat pahala untuk diri dia saja. Kalau cukup dia tak ada riak dan sebagainya, dapatlah pahala. Tapi kepentingan untuk diri dia saja. Dengan dibandingkan seorang yang berniaga, yang memberi kepentingan kepada masyarakat, yang memberi kemudahan kepada masyarakat. Orang tak ada makanan beli, boleh pergi kedai dia. Tak ada ubat, boleh beli kedai dia. Dia membantu masyarakat. Pahalanya kalau sejam ke 2 jam ke 3 jam dia nak dibandingkan orang yang iktikaf kat masjid, pahala dia lebih banyak lagi. Tapi dengan syarat dia kena tempuhlah 5 syarat tadi. Jadi itulah pesan-pesanan dari saya. Kalau tak faham ataupun kurang faham tu, kita cuba ulang lagi. Jadi bolehlah tak di komen kan, apa-apa yang tak faham kita boleh terangkan dengan contoh-contoh yang lain, insya-Allah. Apa maaf dari saya. Mudah-mudahan kita ingat balik, niat kena betul, pelaksanaan kena betul, perkara yang dibuat sah dalam Islam, natijah mesti betul, tidak meninggalkan perkara yang asas. Adalah 5 syarat untuk menjadikan seluruh perbuatan kita yang perkara yang harus ni dijadikan ibadah kepada Allah SWT. Kerana kita hamba Allah, kita kena beribadah kepada Allah sebagai seorang hamba, dan Allah akan tanya di akhirat kelak apa yang kita buat di dunia. Jadi kita sembahkan kepada Allah seluruh hidup dan mati kita ni hanyalah kerana Allah, untuk Allah, yang kita tempuh syarat-syarat yang disebutkan tadi. Ketika belajar di Pakistan, pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab poin-poin ini kan, minda ni. Maka di pensyarah dia ataupun mudir madrasah tu tanya, daripada mana dapat ni? Kita beritahu ini dari almarhum Ustaz Syari lah yang beri poin-poin ini. Dia kata kalau dia seorang pensyarah dan dia memang seorang penyedia untuk PhD doktor, aku akan beri 5 PhD untuk poin untuk tajuk ibadah menurut Islam ni. Perkara yang harus jadikan ibadah. Begitu penghargaan seorang doktor dari Mesir, Dr. Abdul Jawad Khalaf, dalam dia menghargai ilmu ini. Dia kata kalau akulah menyilia PhD doktor dekat peringkat doktor untuk pengajian tinggi, perkara-perkara yang harus menjadi ibadah dengan cara macam ni, aku beri 5 doktor. Begitu sekali lah. Kita bukan nakkan doktor tu, kita bukan nakkan pangkat dan darjat, kita bukan nakkan sijil dan sebagainya. Kita nak beramal untuk diri kita, persiapan diri kita bertemu dengan Allah. Adakah kita sudah menjadi sebenar-benar hamba? Itu saja saya. Ampun maaf terpanjang. Assalamualaikum.